Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri ad-din wa dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'id. Malam ni kita dapat berjumpa lah dalam satu suasana yang agak berbeza. Saya pun ni pertama kali kot tazkirah macam ni. Semua hidup tak pernah lagi ni. Ya, tak pernah lagi. Ya, tazkirah dalam keadaan suasana yang macam ni lah. Jadi saya pun agak macam janggal jugalah. Ya, tapi tak apalah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bermulanya Islam itu dalam keadaan yang dagang. Dan Islam ni dia akan datang pula. Dia akan kembali balik seperti mana permulaan dia dagang juga. Maka Nabi kata, beruntunglah orang-orang yang asing. Beruntunglah orang-orang yang dagang ni tadi. Orang yang asing. Ya, orang yang musafir. Musafir ni orang asing Macam cerita Melayu kan. Cerita Pak Malau. Dagang Pak Malau, dagang berlipat kan. Dagang hamba mengkuang lalu. Macam itulah. Jadi terasing lah kan. Jadi orang asing. Maka nak jadi orang asing ini dinamakan dalam arti kata orang pilihan. Orang yang terpilih saja yang boleh jadi orang yang asing. Yang Allah tak pilih, mereka tak boleh jadi orang asing. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis tu 3 kali, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Bukan senang nak jadi orang asing. Orang asing inilah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka betul-betul istiqamah. Sebab Islam ini pada akhir zaman yang Nabi sebut bahawasanya zaman ini zaman fitnah. Dan orang yang beramal dengan Islam ini dikelilingi dengan fitnah yang besar. Bila sebut tentang fitnah ni ujian. Dia uji dia besar sangat. Ya, ujian dia untuk beramal dengan Islam. Nak dapat Islam yang kafah. Islam yang seluruhnya, Islam yang sempurna, kena lalui ujian-ujian ini. Dan ujian-ujian ni orang tak sanggup. Ujian-ujian ni orang tak mampu. Ya. Dan siapa yang mampu? Iaitu mereka yang benar-benar tahqiq imannya. Benar-benar benar imannya, benar akidahnya, benar pegangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ni dipilih oleh Allah. Maka malam ni kita kongsi sikit siapa dia insan pilihan. Insan pilihan. Kita ada tak perangai ni? Kita ada tak sifat ini dalam diri kita, dalam kehidupan kita? Apa kata ulama? Di antara sifat insan pilihan itu, ketika orang lain ketawa, ia menangis. Dan ketika orang lain menangis, ia ketawa. Ketika orang lain ketawa, dia menangis. Siapa mereka ni? Inilah orang-orang yang di dalam dunia, orang lain sibuk bersukaria, ketawa dengan perhiasan dunia, dia menangis. Kenapa dia menangis? Sebab dia dah nampak dah kehidupan yang kekal di akhirat. Yang ni semua gambaran ke atas kita sebagai satu lakonan. Pekerjaan yang perlu kita buat supaya
kita ni tadi tidak menangis di akhirat. Kita jadi ketawa. Kalau orang lain menangis, kita ketawa. Dunia ni tempat yang seronok. Sebab itu Nabi kata apa dia? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Penjara ni tempat orang menangis. Mana ada orang suka dia dalam penjara? Mana ada? Dan syurga bagi orang kafir. Maka syurga ini tempat orang bersukaria. Maka dunia ni tempat orang ketawa. Maka kalau kita pilih kita ketawa di dunia, ketika orang lain kita ketawa di dunia dan tidak menangis di dunia, kita bukan orang pilihan. Tetapi ketika orang lain ketawa kita menangis, kita orang pilihan. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang lain semua menangis, kita ketawa. Kenapa tak ketawa? Sebab orang lain semua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Nabi dah bagi tahu kat kita siap-siap. Di antara orang yang dihinakan oleh Allah di yaumul akhirah, besok bangun dari kubur telanjang. Kita tak pernah risau telanjang di akhirat. Kita risau telanjang dalam dunia. Dalam dunia kalau telanjang kita risau, kita takkan keluar rumah. Ada? Tetapi kalau kita keluar rumah di taman kita, yang nampak kita telanjang satu taman Tapi di akhirat satu dunia nampak kita telanjang. Dan kita tak pernah risau, kita tak pernah takut bahawa kita dibangunkan dalam keadaan yang hina. Dalam keadaan yang hina, kita sangat-sangat takut pada perkara keadaan di dalam dunia yang pastinya, semua orang tahu dah, pasti dah dunia ini bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan meletakkan ketakutan itu tidak pada tempat dia. Kita letakkan takut bukan pada tempat dia. Kita takut pada perkara yang hancur, yang nak musnah, yang tak kekal. Dan kita tidak takut pada perkara yang akan kekal selama-lamanya, abadan abada. Yang ni yang dikatakan orang yang tidak luar biasa. Nabi orang luar biasa, sahabat orang luar biasa. Nak dapatkan agama, kita dengar cerita Mus'ab bin Umar, daripada kaya pergi ke miskin. Tapi Mus'ab bin Umar ketawa di akhirat. Dia kaya di akhirat. Yang ni dikatakan terbaliknya cerita dalam dunia dan cerita di akhirat. Terbalik. Kalau kita buat benda yang terbalik, insya-Allah di sana kita betul. Kemudian apa kata ulama? Masya-Allah, ketika orang lain tertidur, kita terjaga. Orang lain tidur, kita jaga. Orang lain jaga, kita tidur. Ketika orang lain tertidur, orang lain sedang tidur nyenyak, kita terjaga. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Fatahajjad bihi nafidatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang Allah pilih ya. Jika Allah tidak pilih, Allah takkan bagi perkara ni. Itu sampaikan Nabi sebut atas kita, bangun tengah malam terjaga, baca 2 wirid ni, doa. Memadah dah. Tahlil dengan istighfar. Kita tahu benda ni tapi kita tak buat. Ni masalah dia. Ilmu kita ni jadi besok jadi fitnah atas kita. Ilmu yang banyak tetapi tidak diamalkan, maka ia jadi fitnah atas kita. Sebab itu ilmu ni tidak manfaat. Ilmu ni tidak jadi manfaat. Ilmu yang barakah apabila bertambah ilmu, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah takut apa dia? Amal. Tentulah orang takut ke neraka, dia jatuh dengan dia lari daripada neraka. Tentu orang yang takut tak boleh masuk syurga, dia akan beramal masuk syurga. Tapi kalau dia kata takut ke? Takut. Tapi duk sengap.
Ni nama orang yang membohong. Dan Allah tahu kita bohong. Allah tahu kita bohong. Kerana Allah itu tahu berkenaan dengan isi hati kita. Manusia tak tahu. Tuan-tuan tengok saya serban kemas, jubah kemas. Kan? Oi, ustaz kemas Tapi tuan-tuan tak tahu. Macam mana saya apabila seorang diri, seorang-seorang dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kan? Yang tahu adalah Allah. Yang tahu Allah. Begitu juga. Sebab itu bila diibaratkan oleh ulama tentang ikhlas tu macam semut di dalam tempat yang gelap. Tak nampak. Maknanya tak ada apa dah dalam diri dia ni. Sebab itu ketika orang lain tidur, kita kena jaga. Boleh juga kita ibaratkan, tatkala orang lain hatinya tidur, kita hati yang jaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tidur ni apa dia tuan-tuan? Hati mati. Hati mati. Jangan jadi hati kita mati. Telah saya teringat tahun 1991 tak silap. Masa tu di Kuala Lumpur tuan-tuan. Pengalaman kerja dakwah. Tuan-tuan ingat tak nama lorong satu, lorong buruk, nama sedap, lorong Haji Taib. Lorong Haji Taib ni, lorongnya tak bagus, nama bagus, lorong Pak Haji. Tuan-tuan, saya lepas Isyak habis kuliah di masjid, saya bawa masa tu radio. Dulu kalau radio ni nak pakai mic dia kena guna FM, kan? Dia FM stereo apa dia? FM stereo. Saya bawa satu mic, saya bawa satu radio yang besar tuan-tuan. Duduklah depan lorong tu. Betul kawasan depan kedai. Lepas Isyak lebih kurang dalam pukul 9.30, pukul 10 lah, pukul 10. Saya buka seorang-seorang, ada satu kawan saya dah. Buka kuat-kuat, kita bagi tazkirah di sana. Tak cerita pasal semayang, kita cerita apa azab zina. Mula-mula buka tak ada orang, tak ada orang. Kita seorang-seorang. Makin lama makin ramai. Ada dekat 50 orang tu. Bapuk-bapuk, pondan-pondan ni. Pelacur-pelacur ni datang tuan-tuan, turun, dengar. Ada yang habis-habis daripada program ni tuan-tuan, dia orang jumpa dengan saya, dia kata, Ustaz buat kuliah ni sebulan sekali ke? Alah. Rupa dia, Masya Allah, mereka haus dan dahaga dengan cahaya agama. Besok kalau Allah tanya kat saya dah selesai lah. Tuan-tuan lah, mampu lah. Allah tanya so, Nizam, hang dah selesai dah dakwah dengan orang-orang macam ni? Dia kata sudah, saya tak larang nak buat macam Hasan Basri, pergi kelab malam. Pergi Hasan Al-Banna, masuk kelab malam dakwah orang, tak kuat. Tak boleh. Tapi so korang-korangnya seumur hidup adalah sekali, adalah 2-3 kali lah, bukan sekali, 2-3 kali tu bolehlah nak jawab depan Allah. Baik. Kemudian ketika semua orang merasa dirinya kaya, dia rasa miskin. Macam mana ni? Ketika semua orang sombong dengan Allah, dia rasa sifat kehambaan, dia rasa fakir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, larilah kok mana pun, kita tak boleh lari daripada Allah. Alim tinggi mana pun, kita tak boleh lari daripada Allah. Kaya macam mana pun, kita tak boleh lari daripada pentadbiran Allah. Hebat macam mana pun, kita ni orang kenal lah, duduk di langit hanya dia pun orang kenal juga. Duduk di
7 petala bumi pun masuk 7 petala bumi, orang kenal. Kenal naik ke bulan, jumpa orang kat bulan, kenal ustaz kata. Tak boleh lari daripada pentadbiran Allah, tak boleh lari. Sebab itu syaitan ini dia dilaknat oleh Allah disebabkan kesombongan. Sombong ni tuan-tuan bukan duduk di muka. Sombong ni duduk di roh, duduk di hati. Duduk di hati. Orang duk kira sombong dengan orang, lalu tak tegur, sombong lah kawan ni. Kita tegur, senyum dengan orang, tetapi kita sombong dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sombong dengan rahmat Allah? Allah bagi ruang, bagi peluang. Contohnya Allah suruh kita, Nabi suruh kita semayang duha, kita tak semayang. Kita buat tak reti sombong bahagian-bahagian ini. Nabi suruh kita semayang malam, kita tak semayang, kita sombong dengan anugerah Allah. Walhal Nabi sebut dah, bila kita jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah. Lepas itu segala masalah di dalam dunia ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada jalan penyelesaian apabila kita balik kepada Allah. Tak ada jalan yang tak boleh selesai. Tak ada jalan tak boleh selesai. Semua ada penyelesaian. Sebab semua masalah itu datang daripada Allah, dan pasti jalan keluarnya juga daripada Allah, dan balik kepada Allah. Mana dia? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semua orang apa ni? Di klinik ni letak ke ayat ni? Tak ada. Ada tu ayat tu, gantung. Dia bukan suruh gantung, suruh amal. Siapa suruh buat dia di klinik kena lah. Dia suruh amal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Macam mana nak dapat jalan keluar? Makin takut, makin takut, makin takut, makin takut, makin takut, dapat jalan keluar. Dapat jalan keluar. Kita buatlah macam mana, kita pusinglah kok mana, tetap tak boleh dapat jalan keluar apabila kita tidak takutkan Allah. Takut sikit, dia buka sikit lah. Takut banyak, dia buka banyak lah. Orang tanya pasal apa ustaz, saya ni macam ni, tapi takutkan Allah. Jalan keluar dia takutkan Allah. Takutkan Allah. Ini yang berlaku kepada ulama-ulama terdahulu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi, Allah rezekikan kepadanya daripada satu jalan yang tidak disangka-sangka. Nampak? Yang ni kita nak. Kalau kita duduk tempat ni tenanglah. Allah rezeki kat kita satu perkara yang tak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Tenanglah. Pasal apa tenang? Sebab jalan keluar sentiasa ada. Ada kita kongsi tentang cerita satu tuan guru di Melaka dulu. Nama tuan guru Haji Wahid, Sungai Udang. Dia bukan ada buat kerja apa. Sebelum Ramadan tentang, kalau sebelum Ramadan, orang akan datang jumpa dia, tanya masalah-masalah agama. Balik dia akan bagi beras wangi seorang sekilo. Dan tak ada siapa tahu beras ni dari mana. Orang tak pernah nampak lori beras masuk, beras wangi ni masuk tiap-tiap sebelum puasa, bagi kat dia. Tapi siapa yang datang dia akan bagi. Nampak tuan-tuan? Ni hebat ni. Kita tak tahu. Pengalaman tuan-tuan, sahabat-sahabat yang pergi jumpa dia,
Masya Allah. Tuan Guru Haji Wahid ni cerita dia lah, orang yang suka sangat memberi tanpa meminta. Dia bagi ya. Kalau tuan-tuan pergi ziarah dia lah, lah tak ada lah, dah meninggal lah. Dia akan bagi tuan-tuan duit. Tiap kali tuan-tuan ziarah dia, dia akan bagi tuan-tuan duit. Kita bagi dia duit, contoh saya salam dia, Ustaz Anas salam selepas saya, duit hak saya bagi dia bagi kat Anas. Nampak? Hebat tak hebat? Hebat tak hebat dah? Pernah kami datang, ada beberapa sahabat datang, lebih kurang dalam 10 orang tuan-tuan, nak cerita kat rumah ulama. Dia buat air 1 teko. Seorang boleh tambah 3 kali. Orang yang terakhir terdetik di dalam hati, takkan 1 teko air boleh balas sampai 12 orang, tambah pula seorang 3 kali, takkan tak habis-habis. Hak leh ni dia buka tuan-tuan, kosong. Mereka yang takutkan Allah, Allah tunjukkan kepada makhluknya akan kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Macam cerita Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat. Macam mana? Kita tak boleh bahasa Arab, betul tak? Asrul boleh cakap bahasa Arab? Tak boleh. Dia boleh baca Quran tak? Boleh. Boleh baca surat khabar Nanyang Siang Pau? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab tak tahu bahasa Cina. Nak baca surat khabar Cina, kena tahu bahasa Cina dulu. Nak boleh baca surat khabar India, kena tahu dulu bahasa Hindu. Tapi nak boleh baca Quran, tak payah tahu bahasa Arab, tak payah kita hebat bercakap bahasa Arab. Boleh baca Quran. Ini yang dikata mukjizat. Inilah mukjizat. Orang Hindu boleh baca, orang India boleh baca, orang Indonesia boleh baca, Afrika boleh baca, Amerika boleh baca. Nampak hebatnya Al-Quran. Inilah yang dikatakan orang yang dapat jadi pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kena ikut Allah. Itu tentang tawakal itu sendiri. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Serah bulat-bulat dengan Allah. Itu kata ulama, sebanyak mana yakin kamu dengan Allah, sebanyak itulah terbukanya pintu pertolongan Allah. Banyak mana kita yakin dengan Allah? Banyak itulah. Tapi kalau kita yakin 10 lah. Kita yakin 100%, Allah bagi pertolongan 100%. Sebab itu Allah sebut tentang tawakal ni. Allah, tengok dalam Fatihah ada ayat tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka tak tolong dengan Allah, serah dengan Allah. Cerita tentang wa 'ala rabbihim yatawakkalun dalam ayat 1006. Ama yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat usul. Innallaha balighu amrihi. Ini kena ayat usul, kat situ ada ayat usul, ayat tauhid. Sebab itu kita kena pegang sungguh-sungguh, sebab kita di dalam pentadbiran Allah. Jangan risaulah. Jangan risaulah. Allah Ustaz, saya ilmu tak ada. Baguslah. Pasal apa? Dengan rasa tak ada ilmu ni tadi kita mengaji. Kalau kita rasa kita alim, Allah, dah mula dah kita rasa kaya dah. Sifat kaya itu dah ada di dalam hati kita. Dan kita telah berpegang dengan sifat ketuhanan, iaitu sifat istighna nama dia. Yang bersifat kaya hanya Allah. Kita sifat kita fakir. Sentiasa minta dengan Allah. Sebab itu walaupun kita alim, kita ada ilmu,
Kita rasa Allah ilmu ni sikit sangat, kita takkan membodohkan orang lain. Kita akan bangunkan orang, kita akan bantu orang. Lepas itu guru dia ada dua. Satu guru saja, satu guru mursyid. Siapa guru? Dan siapa guru mursyid? Senang bagi misal macam ni. Guru, apa misalnya? Macam guru sekolah lah. Rotan tak boleh. Kan? Putih perut tak boleh. Saman. Tarik sekben tak boleh. Saman. Saya dulu mengaji tuan-tuan, salah kena tarik sekben. Balik-balik pendek sebelah. Yang tu nama guru mursyid. Apa dia? Dia bagi ilmu, dia bagi didikan rohani. Ilmu dan tarbiyah. Dia bagi kita ilmu, dia pimpin kita supaya jadi insan yang baik. Bukan sekadar bagi ilmu. Bagi ilmu, balik ambil sambung surat. Yang ni guru. Yang ni guru. Buka sambung surat tak cukup. Meradang. Yang ni guru. Macam guru lah. Mengajar cukup bulan. Elang tak masuk. Marah. Yang ni guru. Guru juga sifat guru. Tetapi guru yang mursyid, dia nak tengok murid dia sama-sama bangun menuju ke jalan itu dia pimpin murid dia. Dia pimpin. Ada kala pimpinan dia cara belai. Ada kala pimpinan dia cara tibai. Dia tu belai dengan tibai tu. Macam kita, guru kita pimpin kita, kadang-kadang dia tibai kita, dia ambil pembaris yang besar yang panjang. Ingat tak pembaris tu? Dia bagi tangan ni, rasa macam kiamat lah. Dia bagi tang jari ni, kokong tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia bagi tang kepala, naik bintang tuan-tuan. Macam cerita Tom and Jerry. Nampak? Yang ni guru yang mursyid. Dan dia tak kira, Masya Allah. Jadi tanamkan sifat fakir dalam diri kita. Sentiasa berhajat kepada Allah. Kenapa Allah usik kita? Supaya kita hampir dengan Allah. Kalau Allah langsung tak usik kita, sombonglah. Jadi Fir'aun. Langsung tak usik. Allah usik kita, kita hampir dengan Allah. Allah usik kita, kita hampir dengan Allah. Kita hampir dengan Allah. Kita hampir dengan Allah. Kita hampir dengan Allah. Hampir, makin dekat, mengadu dengan Allah. Kesilapan kita, kita tinggalkan Allah. Karena apa? Yang ada segala-galanya Allah Ta'ala. Kena ingat tu, pegang tu sungguh-sungguh tu. Jangan lari daripada konsep itu. Tu saja jalan dia. Tak ada jalan lain. Kemudian orang yang pilihan, siapa dia? Ketika orang semua membenci, pada ketika itu ia menebarkan kasih sayang. Zaman ni zaman orang mula benci dia tengok kawan ni naik, dia riati, hasad dengki. Dia tengok kedai kawan ni maju, contohnya apa, kedai apa, Khalifa olive oil, apa dia tengok naik dekat Kulim, dia mula dengki. Yang ni pakai pelaris lah ni. Tebarkan kasih sayang. Tebar kasih sayang. Sebab walaupun macam mana berkumpul seluruh isi dunia untuk memudaratkan kita, tetapi jika mana tidak dengan izin Allah, tidak akan mudarat.
Walau macam mana berkumpul seluruh manusia ni tadi nak memanfaatkan kita, bantu kita, tetapi jika mana tidak dengan izin Allah, tidak akan datang bantuan. Takkan datang bantuan jika tidak dengan izin Allah. Macam saya lah tentang, jika tidak ada dalam ilmu Allah, saya tak main sebelah Kedah ni. Ustaz belah Kedah ni, Allah alim-alim, hebat-hebat semua dia. Nak main lagi buat apa? Cukup dah. Semua ada sini. Saya nak main buat apa? Saya bodoh piang. Tapi kerana di dalam kehendak Allah, kita tak tahu hidup kita apa yang berlaku. Apabila kita pegang dalam kehendak Allah, tak boleh macam mana lah. Kita nak lari ke mana pun tak boleh, sebab memang kehendak Allah. Tak boleh lari lah. Yang ni lah apabila kita berjalan dalam kehidupan ini dengan iman. Orang kahwin 25 tahun bercerai, munasabah ke tuan-tuan? Menikah 25 tahun bercerai, tak munasabah. Saya jumpa banyak tuan-tuan, Ustaz, saya menikah 25 tahun Ustaz, isteri saya dia suka kat jantan lain. Loh, umur bukan muda, 45 tahun. Isteri dia umur 45 tahun tuan-tuan, suka kat jantan lain. Munasabah ke tuan-tuan? Perempuan 45 tahun, segak kat mana 45 tahun ni? Kendur habis Tapi boleh lari daripada ketentuan Allah. Ni lah yang Nabi suruh, jangan kita tinggal Allah. Doa, Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darki syiqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Satu hari tuan-tuan saya baca doa lepas mayang, tapi saya baca doa kunut. Orang tanya, Ustaz, pasal apa baca doa kunut lepas mayang? Salah ke? Ni syiar ni. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina fi man hadait. Makmum kat belakang nak amin kedak ni lohak ni dia dah. Kena minta lah, Allah bagi kami hidayat seperti mana Kau telah bagi hidayat ke orang-orang yang, seperti mana Kau telah memberikan seperti mana Kau telah berikan akan orang-orang lain yang telah mendapat hidayah. Minta hidayah, minta afiat, minta pertolongan. Tak salah baca doa, macam doa kunut lepas mayang, elok apa? Wa afini fi man afait, minta afiat. Wa tawallani fi man tawallait, minta pertolongan Allah. Macam mana Allah dah bagi pertolongan ke orang-orang yang Allah telah tolong. Apa salah? Tak salah lah, kerana dia jumlah doa. Ya, doa lah. Wa tawallani fi man wa barik li fi ma a'tait, minta berkat apa yang Allah bagi kat kita, minta berkat. Kita jarang minta berkat. Kita minta kaya susah lah. Tu jangan minta kaya, bodoh orang minta kaya ni. Ada orang kaya senang. Main satu contoh. Ada orang kaya yang hidup dia tenang, tak ada masalah. Ada tak? Lagi dia kaya, lagi dia susah hati. Fikir, kita dah tengok orang kaya, rumah banglo punya cantik tuan-tuan. Dia susah hati. Kalau dia tenang hati, dia tak pasang CCTV. Kita kemarin duduk kampung ada CCTV ya? Sebab kita kaya. Kita kaya. Hati kita kaya. Ni kata orang tenang. Kaya pada sisi Allah, dia tenang. Tak serabut perut.
Ini kata kaya pada sisi Allah. Mana kena jadi orang kaya lah. Jangan minta kaya dunia, tapi minta kaya hati. Abdul Rahman bin Auf kaya hati. Sayyidina Umar bin Khattab kaya hati. Mereka kaya hati. Ya, hebat mereka ni. Ya. Baik. Ketika orang membenci yang menebarkan kasih sayang. Sayang orang lain. Ya. Sampai Nabi pesan kat kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sayang orang. Antara orang yang paling hampir dengan kita siapa dia? Belajar sayang isteri dengan anak-anak. Lepas tu siapa dia? Jiran kita. Belajar kasih isteri kita. Kasih sayangkan isteri kita macam mana kita sayangkan diri kita. Belajar kasihkan anak-anak kita. Kemudian selepas itu belajar kasihkan jiran kita. Jiran kita. Selesai masalah. Sayang. Sayang ni macam mana? Bawa semua mereka ini ke jalan bukan sayang beli handphone. Bukan sayang ni. Saya sayang isteri saya. Beli gelang hak berat 1 kilo, mampus dia nak bawa pun. Dia bukan sayang. Sayang isteri kita, bawa dia kepada Allah. Kalau kita beramal, ajak dia beramal. Ini kesilapan kita. Kita duk beramal pompang. Isteri kita tak ada. Kita tinggalkan dia. Kita bangun malam, kita tinggalkan dia. Ini bukan sayang. Ini bukan sayang. Kita cuma sayang pada benda yang binasa, pada tempat yang binasa. Tetapi kita tak sayang yang berkekalan. Orang yang sayang yang berkekalan, nampak? Sayang yang berkekalan, dia bawa isteri dia kepada akhirat. Ini betul sayang yang kekalan. Orang menikah kan, semoga kekal. Orang kata apa? Berbahagia til jannah. Til ni cakap orang putih. Nampak? 3 bahasa Melayu, orang putih, Arab. Semoga berbahagia til jannah, dia kata. 3 bahasa temen orang kita. Nampak? Tapi kita tak bawa kebahagiaan itu sampai syurga Allah. Ketika orang lain su'uzan, dia husnuzan. Ini orang pilihan. Ketika orang lain buruk sangka, kita baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Allah sayang kat aku lah ni. Ada satu cerita lah, tapi setengah orang kata ni cerita Israeliah. Tak apalah, cuma nak ambil daripada pengajaran ceritanya. Apa dia? Tentang cerita seorang perempuan yang tak ada anak. Menangis dia, teriak dia tiap malam, mengadu dengan Allah, ya Allah, bagi aku anak. Malaikat sedih tentang dengar rayuan. Malaikat Jibril, ya Allah, kabulkan hajat dia. Apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Wahai Jibril, bukan aku tak mau bagi dia anak. Jika aku bagi dia anak, aku bagi dia zuriat, dia akan tinggalkan aku. Aku sukakan suara rayuannya pada setiap malam. Nampak? Kita dah ingat? Allah tak suka kita, betul tak? Minta dah 2 tahun ustaz tak boleh anak. Macam-macam try dah. Biar awak hidup, biar awak mati, semua pakai. Orang kata buah zuriat. Makan telah dengan kulit-kulit dia sekali. Tak boleh anak juga. Allah tak bagi itu ada sebab. Kita tak tahu. Sebab itu dalam doa istiharah, anta ta'lamu wa la a'lam. Engkau tahu barang yang aku tak tahu.
Jadi sentiasa baik sangka dengan Allah. Tetapi cara kita sebagai hamba Allah wajib usaha ikhtiar. Kena usaha, kena ikhtiar. Jangan berhenti usaha, berhenti ikhtiar. Nak jadi baik, jangan berhenti usaha, berhenti ikhtiar. Yang menjadikan kita baik adalah Allah. Bukan senang tuan-tuan. Macam kita nak didik anak kita, Allahu Rabbi. Saya sendiri macam tu, anak bongsu saya umur 13 tahun. Nak gerak semayang subuh bukan senang. Orang kata anak ustaz senang. Jangan. Gerak semayang subuh, dik, bangunlah dik. Adik nak masuk neraka ke? Mata pejam tuan-tuan, kepala geling. 10 kali gerak tuan-tuan. Masya Allah. Pi lagi bilik dia. Dek, Nabi kata subuh ni ada 3 rantai. Adik bangun putih dah 1 rantai. Adik kena putih lagi kan 1 rantai. Pergi bilik air, ambil air semayang. Adik tahu tak hadis tu? Mata pejam lagi. Nampak? Maka kita sebagai seorang ayah kena sabar bawa keluarga kita ke arah akhir. Tak boleh putus asa lah. InsyaAllah kena baik sangka lah. Kalau tak ada ujian, hidupnya seronok kan tuan-tuan? Mana seronok? Tak seronok, hidup ni tak seronok tuan-tuan. Pasal apa orang kaya ada sepi? Dia nak apa dia dapat? Dia nak apa dia dapat? Pasal apa orang miskin hidup dia indah? Dia ada challenge je. Kita dulu hidup seronok lah tak seronok. Nak apa? Telefon saja. Telefon delivery, food delivery apa? Food delivery. Dulu seronok dah. Seronok. Kita nak makan ikan, kita mengair di parit. Syok. Kita rasa puas. Makan ikan sepat tu puas. Nampak? Lah tak. Cari dalam internet ikan sepat. Telefon pula. Delivery ikan sepat. Ikan sepat main rumah kita. Tak syok. Hidup ni tak syok. Begitulah jika tidak ada mujahadah. Hidup yang tidak ada mujahadah, lepas tu tak ada jati diri. Lepas tu kita duduk dalam zaman fitnah, Islam kita makin kuat, Islam kita makin kuat, Islam kita makin kuat, sebab kita berperang. Contoh kita nak pakai serban, orang kata kita lagi seronok, lagi seronok, lagi seronok. Nampak? Lagi pakai, lagi kuat, bukan lagi buka. Orang kata kita buang, lempak. Alamak sebab pendek. Macam tu lah. Ingat nak dapat jadi seorang Muslim senang. Syurga ni bukannya murah, mahal. Sahabat dulu masuk syurga dengan darah. Kita kata nak masuk syurga, apa pengorbanan kita? Apa pengorbanan kita? Sahabat dulu darah. Abdurrahman bin Auf dengan harta. Sayyidina Umar mati kat mana? KPJ ya? Boleh tak? Malaikat mai jumpa kita saat kematian kita, boleh rasuah tak? Datang malaikat maut. Nanti dulu lah kata, aku tak mau mati sini, aku nak mati, aku ada insurans, boleh tak? Takaful insurans, takaful. Mati kat KPJ boleh tak? Dia tak tunggunya. Dia akan cabut saja siapa pun kita ni. Tengok pengorbanan sahabat. Sayyidina Umar mati, kena bunuh. Sayyidina Osman bunuh. Sayyidina Ali. Kita kenapa? Kena gout.
Duk berjuang mati, darah tinggi. Duk berjuang mati, kencing mah. Kencing mana? 18. Kita nak kata apa? Mujahadah kita ni tadi. Bagaimana kita tak rasa malu dengan Allah? Tu Nabi kata malu itu sebahagian daripada iman. Tapi bila kita kata macam ni orang marah kat kita, ustaz, tu lain dia kata. Yalah. Memanglah. Sahabat lain, kita lain. Ketika mana Masya Allah orang lain sibuk melihat akan aib orang lain, kita sibuk melihat aib kita sendiri. Yang ni insan pilihan. Sekarang kita sibuk nampak salah orang. Kawan ni salah, ustaz ni salah, orang ni salah. Tapi kita lupa melihat kesalahan kita. Salah kita banyak lagi. Salah kita banyak salah kita. Cuba fikir-fikir hari ni. Hari ni apa kali kita ingat mati? Malaikat maut tak lupa kita. Dia main tengok kita hari ni. Kita ingat tak malaikat maut tengok kita hari ni? Mana ada. Dia baru usik satu urat jantung. Masa tu baru ingat mati. Betul tak? Allah, nak mati. Nampak tak? Baru ingat mati. Pergi cek 220. Mula takut. Matilah. Nampak? Itulah kita ni. Makna teruknya kita ni. Teruknya kita ini pada sisi Allah. Bukan pada sisi manusia. Manusia tengok kita kemeh. Tengok Ustaz Nizam kemeh. Tu dia Ustaz Nizam dia kata kemeh, serban, jubah dia dengan sugi dia kemeh. Rupa dia haprak. Rupa dia kosong, macam tin kosong. Tin kosong ni, lagi dia kosong, lagi kuat bunyi. Dia penuh, dia tak bunyi. Dia penuh, tak bunyi. Baik. Sikit lagi. 10.30. Saya pun malam ni nak balik Kuala Lumpur, nak balik Selangor. Ketika orang lain memikirkan hal diri sendiri, dia memikirkan umat. Ini insan pilihan. Dia dah kurang dah fikir diri dia. Dia fikir orang. Dia kurang dah fikir diri dia. Aku macam mana. Tuan-tuan, jika kita memikirkan orang lain, pasti Allah menyelesaikan akan segala urusan diri kita. Pasti. Pasti tuan-tuan. Saya cukup yakin bab ni. Bila kita selesaikan urusan orang lain, pasti Allah menyelesaikan urusan kita. Pasti tuan-tuan. Pasal apa Ustaz cakap macam tu? Memang janji Allah macam tu. Janji Allah macam tu. Saya yakin lah tuan-tuan, yakin lah. Saya buat madrasah ni 30 dengan orang tuan dan lawan 36 tahun lah. Kita fikirkan hal orang, Allah selesaikan urusan kita. Kita fikirkan pasal umat, Allah selesaikan urusan kita. Kunci dia apa? Yakin dengan Allah. Tapi kalau tak yakin, rasa macam pecah kepala. Pecah kepala lah kita fikir. Sebab kita tak yakin. Pasal apa kita tak boleh nak yakin pula? Yang tu Allah, bukan Abdullah. Macam kita pergi umrah. Pasal apa kita doa sungguh-sungguh dekat Raudah sampai teriak tuan-tuan. Sampai di Raudah
Sambung ni. Sambung lagi teriak tuan-tuan. Balik teriak, tak ada teriak langsung. Menguap. Celaka Pak Imam, doa lebih panjang. Rabbana bersama Rabbana. Bila nak Rabbana atina, dia kata. Syasyat Rabbana, ingat kita ada buat terkejut. Rabbana zalamna, ingat tak kan? Lagi Rabbana tu ingat dah. Rabbana atina, Rabbana hablana pula. Allah dia kata bila nak berhenti. Orang Melayu ni dia tahu dah. Rabbana atina, berhenti dah. Pak Imam dah baca Rabbana atina, lega dah. Wa qina azab. Rabbana ada lagi dia kata. Sambung pula, tawakkalna pula. Dia kata bila nak berhenti Pak Imam, celaka sungguh pula dia kata. Dia tak tahu kan, dia kata makmum ni kan. Dia buat tu lah. Pasal apa tak marah apabila Imam Mekah doa yang panjang? Imam Madinah doa yang panjang pasal tak marah? Dia kata sini berkat kata. Hanya melari tak apa. Sini tak boleh, sini berkat. Dia kata sebelah makan Nabi Muhammad, dia kata. Tak boleh, dia kata amin kata. Tanya kat dia, abang faham ke apa imam tu doa? Patah haram dia tak faham. Tapi tak ada feel, dia kata feel kata. Rasa tu lain dia kata. Tahu pun. Nanti yang kita tu balik pada usul. Seolah-olah kita letakkan Allah bertempat. Seolah-olah kita tak kata Allah bertempat. Seolah-olah letak Allah bertempat. Itu dia. Baik. Dalam kita dah mengaji ni kan. Dari sekali setan datang. Bila tengok wayang datang. Orang bukan nak tahu. Hang buka kopiah, hang pakai smart-smart, tengok hak midnight ni pukul 12. Pukul 12 orang tak kenal hang datang. Orang mengaji tak main dah. Pukul 12 tengah malam datang. Nampak? Setan ni dia jahat. Tengok macam kemas kan. Kenapa? Tengok kemas kan. Rupa tik panggung. Kan? Bukan apa pun. Fast and Furious apa nama? Cerita baru. Kereta mohong. Kereta boleh terbang. Mana ada kereta boleh terbang, tuan-tuan? Carilah dalam dunia ada kereta boleh terbang. Helikopter dah. Terang-terang dia mohong kita. Tapi syaitan ni, tuan-tuan. Baik. Tak apalah. Kita suka kena bohong. Kita tahu dah yang tu mohong. Aku redha kata syaitan bohong aku, kata dah. Dia tahu dah cerita tu bohong, dia pergi tengok lagi. Tu tak nama 2 kali bodoh nama dia. Dia tahu dah cerita tu tak betul. Dia pergi juga 2 kali bodoh lah. Entah kata jahil merekap. Ustaz ni dia kata dia tak boleh jangka kuliah dia ni, kata. Dia nak marah ke? Dia nak apa ke? Baik. Ketika orang lain bergantung dengan diri dia, dia lillahi ta'ala. Ketika orang lain berpegang dengan makhluk, dia pegang dengan Allah. Yang ni payah cari ni. Ketika semua orang lain pegang dengan makhluk, dia pegang dengan Allah. Dia lupa semua segala urusannya dalam pentadbiran Allah, dalam ilmu Allah. Dia lupa yang tu. Kita buatlah kat mana pun. Kena ingat, kena pegang yang tu. Jangan kita mati dalam keadaan syirik. Jangan mati dalam keadaan syirik. Betul doa wirid 10. Saya pernah bagikan sebelah Kedah ni dulu. Auradul Ashrah ni.
Auratul Ashrah ni lepas asar, lepas subuh. Jangan tinggal. Saya baca sekali-sekali. Mana yang ada rakaman ni, insya-Allah nanti tolong bagi kat kawan-kawan. Saya baca sekali-sekali. Yang pertama tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali. Ketiga, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. 10 kali. Keempat, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. 10 kali. Kelima, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. 10 kali. Ke apa pula? Ke-6 ke? Ke-7. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jad. Kemudian kau apa tu? Ke-8. Ke-7 pula. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ke-8, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ke-9, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ke-10 yang terakhir, la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tiap-tiap satu baca 10. InsyaAllah berkah. InsyaAllah berkah. Hati kita jadi tenang. Allah selesaikan masalah kita. Allah bantu kita dalam segala hal. Allah buka segala pintu kebaikan atas kita. Masya Allah. Kita ada siapa lagi? Kita hanya ada Allah. Kita hanya ada Allah. Allah sekali-kali tidak akan tinggalkan kita. Tetapi kita sering meninggalkan Allah. Baik tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ada beberapa perkara lagi kita tangguhkan insya-Allah. Tuan-tuan pun macam dah mati dah. Yang mengaji ni kan boleh lama-lama syaitan mai. Syaitan mai. Jadi insya-Allah walaupun sikit tapi kita amalkan, dia jadi besar. Pada manusia sikit, tapi pada Allah dia besar. Pada manusia sikit. Kita mengaji, kita lahirkan diri kita, dapat melahirkan diri kita generasi yang bertakwa pada Allah. Besarlah pada Allah. Orang tak tengok, orang tengok ilmu kita.
Allah tak tengok ilmu kita. Sebab buahnya adalah takwa. Buah dia. Bekal paling baik takwa. Allah tengok takwa kita. Manusia ni tengok ustaz ya. Betul tak tuan-tuan? Allah tengok kita, Allah pandang kita sejauh mana takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh mana kita takut dengan Allah? Sebab itu masya-Allah, jadilah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan pilihan. Insya-Allah hidup kita tenang. Macam manalah sekalipun tetap tenang. Orang tanya dengan saya, tuan-tuan, ustaz, lah ni ekonomi jatuh, ustaz tak rasa seriau ke? Saya kan madrasah tak buat yuran kan? Yuran tak minta setiap bulan. Nak bagi-bagi tak bagi sudah. Orang tanya saya, ustaz, lah ekonomi jatuh, ustaz tak seriau ke? Saya kata saya tak seriau sebab Allah tak jatuh. Kalau Allah jatuh saya seriau. Memang dari dulu tak dapat apa. Kita nak seriau apa? Memang tak dapat. Kalau dulu dapat, lah tak dapat seriau lah. Dulu pun tak dapat. Nak seriau apa? Nama dah. Yang ni lah. Bila kita letak pergantungan kita terus dengan Allah. Sembang-sembang dengan kawan-kawan, patut ustaz tak minta yuran. Tak ada benda kita nak risau. Kalau dulu saya letak 200, biasa orang bagi 200 orang tak bagi. Berkata tak dalam hati? Kata. Tapi memang dari dulu tak ada. Berkata dalam hati? Dulu pun tak ada, lah pun tak ada. Nak kata apa? Memang tak ada. Kalau dulu ada, tiba-tiba tak ada, katalah kan? Pasal apa tak ada? Dulu pun tak ada, lah pun tak ada. Fikir pula, pasal apa tak ada? Gila lah. Lah memang tak ada. Betul tak? Tenanglah hati. Jadi cari jalan tenang. Jangan cari jalan serabut. Cari jalan tenang. Jalan tenang apa? Serah dengan Allah. InsyaAllah. Contohnya, bagi satu jalan, bagi satu tip. Hampa kalau nak buat apa-apa, dengar kata kawan ada nak buat perusahaan mi lah, apa semua kan. Itu kan. Masuk kedai, buka kedai, semayang duha, 2 rakaat. Di tengah-tengah kedai, tuan-tuan, ni ada sahabat saya meninggal dunia dah. Dia meniaga nasi ayam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak nasi ayam dia satu hari, ayam dia jual berapa agak-agak? Cuba teka 5 saat daripada sekarang 300 ekor tuan-tuan. Saya pergi makan di tuan kedai dia, tak sedap langsung. Tekak saya tuan-tuan tak boleh masuk, kira tak sedap. Tekak saya tak sedap, tekak orang lain tak tahu, beratuk tuan-tuan, 300 ekor. Kita kawan-kawan tanya, bang, pasal apa orang duk beratuk bang? Kalau saya tak mau beratuk, kena makan kedai bang, tak sedap langsung, tak kena dengan tekak saya. Saya ingat dia kata, masa mula saya nak buka kedai, ustaz kata semayang duha tengah kedai. Sampai lah saya tak tinggal ustaz. Setiap kali saya nak buka kedai, sebelum saya buka, saya akan semayang tengah kedai. Ini amalan saya ustaz daripada mula, dah 15 tahun tuan-tuan. Tapi meninggal dah dia. Anak-anak dia dah 4. Bukannya semayang duha tu, orang pun pegang, wih, sempat semayang duha pun. Dah. Mula-mula lagi, belum buat kerja dunia, dia cari Allah dulu. Kunci datang situ. Belum apa-apa lagi, dia dah cari Allah dulu. Yang gerak ke orang main beratuk ni siapa dah?
Dalam pekan tu bukan dia seorang meniaga nasi ayam, berlombok lagi. Macam-macam ayam ada. Ayam kukuh, ayam Hainan, ayam Pompiang, Korea Selatannya. Macam-macam ayam ada. Nasi ayam kampung, nasi ayam terjun ada. Pasal apa orang pergi kedai dia? Dia cari Allah dulu. Itu yang pertama. Kedua, dia sedekah ya. Satu hari dia mai jumpa saya, Ustaz nak tak kitab Ibn Kathir? Harga kitab tu 2,000 tuan-tuan. Kita orang nak bagi kitab ke 2,000, takkan kita kata nak. Malulah. Kita pun ada kemaluan. Malulah. Mana? Kalau abang nak bagi tak apa. Kitab tu mahal. 2,500 tak silap tahun tu. Penuh. Full juzuk. Dia sengat-sengat beli tuan-tuan. Hantar ke rumah. Ustaz baca kau, Ustaz tak baca tak apalah Ustaz. Mudah-mudahan jadi jariah. Ini nak cerita tentang hebatnya apabila kita hampir dengan Allah. Hebatnya kita hampir dengan Allah. Allah tunjukkan akan kebesarannya dan diberikan kita karamah dunia dan akhirat. Yang ni ya, tak susah. Nak buat kilang ni, sebelum buka kilang sembahyang duha dulu tengah kilang. Jangan sembahyang duha tengah jalan, mampu. Tengah jalan sembahyang, mampu. Bubuh dia kereta Zora ya. Sembahyang tengah kedai. Allahu Akbar. Minta dengan Allah sungguh-sungguh. Jangan melepaskan batuk di tangga. Kita tak buat yang tu. Di mana tempat kita cari makan, di situ kita kena buat. Mana tempat kita cari makan, situ kena buat. Guru saya pesan macam tu. Hang cari makan di mana? Di kedai. Semayang di kedai. Hang cari makan di mana? Di ladang. Semayang di ladang. Hang cari makan di mana? Semayang di situ. Semayang di situ. InsyaAllah hang lihat nanti akan kebesaran Allah dan pertolongan Allah. InsyaAllah cukuplah nah. Cukuplah. Hampa dah separuh mati ya. Tadi nak mati, ni dah separuh. Baik, setakat ni tolong doakan musafir saya balik ke rumah dalam keadaan selamat. InsyaAllah ada ketentuan Allah, kita jumpa bulan 8. Dan sekali lagi, takut saya lupa, kok teringat, kok ada masa lapang, saya jemput jamaah-jamaah semua hadir di walimat urus anak saya pada 9 hari bulan 7. 9 hari bulan 7. Kalau turun di Kuala Lumpur, singgah. Turun-turun Kuala Lumpur, singgah. Jangan makan tempat lain, makan kat tempat kami. Buang-buang duit buat apa? Makan dekat nasi kandang apa semua. Singgah, makan dah kenyang semua, terus berjalan balik. InsyaAllah 9 hari bulan 7 hari Ahad. Hari Ahad. InsyaAllah mai. Ada majlis tersebut insyaAllah. Zaman dia kawan-kawan semua. Ustaz ni bercakap dalam kuliah apa semua, orang dengar Ustaz ramai, tak apa. Lagi ramai lagi bagus. Tak cukup Ustaz, ayam sejuk lah. Hang haban hang ayam sejuk nak buat macam mana? Rezeki ayam sejuk lah. Tapi insyaAllah tentang kita masak sendiri. Tak cukup kita masak lagi. Tak cukup kita masak lagi. Jangan risau. Rezeki daripada Allah. Kita masih lagi buat cara-cara kekeluargaan. Seorang sikit masak-masak gotong royong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nikahkan anak saya 4 orang. Masih lagi gotong royong tuan-tuan. Buat macam kampung-kampung dulu. Besok nak kenduri malam ni kita masak-masak, makan sup apa semua. Masya Allah. Masya Allah. Siang-siang kita bacalah maulid dibai apa semua. Ramai-ramai. Masih seronok lagi lah. Alhamdulillah. Jadi mailah insyaAllah datang. Kalau ada kesempatan. Tak ada tak apa. Jangan risau. Ustaz, saya tak ada kesempatan Ustaz. Hari tarikh itu saya yang menikah. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kan? Tak apalah, sama-sama nak menikah. Jadi itulah. Ada orang tanya saya, Ustaz, anak-anak Ustaz muda lagi menikah.
Di antara perkara yang sunat disegerakan. Apa dah? Ada hutang, mampu bayar. Jenazah di rumah, segerakan. Anak perempuan yang cukup umur, nikahkan. Nikahkan. Yang nikah ni umur baru 19. Tu pun sampai 7 orang minta. Minta anak, minta dengan pak sekali. Mampu kata. Baik, insyaAllah. Dekat ni insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Muhyil Mauta, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sahihkan akidah kami Ya Allah. Benarkan Islam kami Ya Allah. Benarkan iman kami Ya Allah. Barakahkan kehidupan kami Ya Allah. Barakahkan isteri dan anak-anak kami Ya Allah. Perbetulkan kesilapan dan kesalahan kami Ya Allah. Barakahkan harta kami dan usaha ikhtiar kami Ya Allah. Barakahkan Ya Allah restoran di klinik ini Ya Arhamar Rahimin. Selesaikan masalah kami Ya Allah. Mudahkan urusan kami Ya Allah. Tingkatkan yakin kami Ya Allah. Tingkatkan tawakal kami ke hadrah-Mu Ya Allah. Tingkatkan iman kami Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami dunia dan akhirat Ya Allah. Sihatkan tubuh badan kami zahir dan batin Ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Allahumma Ya Allah, kami berlindung dengan Engkau Ya Allah daripada kejahatan akhlak dan amal dan kejahatan hawa nafsu Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Banyak benda yang terlalu banyaklah yang kita dapat pada malam ini. Satu perkongsian yang lain daripada yang lain yang tidak Ustaz bawa pun dalam masjid, tapi Ustaz bawa kat sini hari ini. Alhamdulillah, syukur bertuah. Jadi tuan-tuan, malam ni kita ada sedikit jamuan yang dihostkan oleh Kilini. Jadi silalah layan diri, insya-Allah sama-samalah kita jamu insya-Allah. Apa dia tu? Minyak wangi. Ada kat belakang. Ada, okey. Jadi kepada jemaah semua malam ni saya nak hadiah kat jemaah minyak wangi hak saya pakai. Jadi tak pergi ambil lah. Jangan tanya saya Ustaz berapa duit, tak ada berapa duit, saya hadiah ya. Kalau nak buang duit boleh hantar buang video. Saya nak bagi minyak wangi ya. Bagi minyak wangi, Ustaz saya tak pakai minyak wangi, tak apa, ambil bagi kat orang ya. Jadi yang tu ya, mudah-mudahan ya, insya-Allah tolong doakan saya ya. Kita cakap pasal sedekah, kita tak sedekah, yang tu cerai tu. Nanti biar kita bercakap, kita beramal apa insya-Allah. Jadi ambil minyak wangi tu ya, minyak wangi hak saya pakai. Tuan-tuan carilah belah Sungai Petani ke belah Pening, tak jumpa minyak wangi tu. Ya, saya aja yang ada. Jadi tuan-tuan, minyak wangi ni memang special. Bagi orang lelaki yang peluk cium Ustaz, dia tahulah bau tu. Jadi sebenarnya bau tu dia bawa aura. Contohlah, kita kalau pakai minyak wangi lain pergi masjid, kawan kita pakai minyak wangi Ustaz, dia akan pergi cari, Ustaz mai ke Ustaz? Rupanya warna. Habis lah ni, wangi tu akan bertebaran merata-rata, insya-Allah boleh ambil. Semalam di Masjid Sembilang 100 botol Ustaz, 100 lebih. Ni tak tahu ada berapa lagi, insya-Allah terhad dan eksklusif. Jadi insya-Allah satu botol itu tuan-tuan, apalah nilainya, bolehlah 100 ke 200. Tak. Ni bukan Ustaz cakap, saya cakap melawak ya. Jadi insya-Allah sila-sila jemput insya-Allah. Jadi saya mewakili Ustaz Rizam, Tuan Haji Khairuddin dan Kilini, ampun maaflah kepada semua sekiranya pada malam ini kurang selesa buat semua apa yang kami sediakan. Insya-Allah tolong doakan kami. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.